Job analysis is about systematic exploration and recording of responsibilities, tasks, skills, and work environment, as well as specific job capability requirement. Job analysis also involves in determining the relative importance of tasks, responsibilities, as well as physical and emotional skills for a particular job. The main purpose of conducting a job analysis process is, first, to use this particular information to create a right fit between job and employee. Second, to identify the specific components needed for a certain job. Third, to compare the difference in requirement for low-skill job and high-skill job. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fadila bin Sulaiman daripada Fakulti Sains Sosial. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai job analysis yang bakal dibentangkan oleh kawan saya dan merupakan seorang pekerja food delivery yang akan saya kenalkan selepas ini. Okay. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Amirul Amin bin Razadi. Saya merupakan pekerja Food Panda secara separuh masa. Saya juga merupakan seorang pelajar. Okey. Seterusnya saya mau tanya Encik, sebagai Food Panda, apakah job description, maksudnya tanggungjawab anda sebagai seorang pemandu food delivery? Okey, tugas utama kami orang adalah untuk menerima pesanan daripada pelanggan, iaitu pesanan makanan. Kemudian mengambil makanan tersebut di kedai-kedai yang berdaftar di atas Food Panda, dan kemudian kami menghantar makanan tersebut kepada pelanggan-pelanggan yang telah membuat pesanan. Kami juga akan memastikan makanan tersebut tidak tertumpah di dalam beg, dan juga memastikan kebersihan makanan tersebut sehingga sampai ke tangan customer. Okey, Cik. Seterusnya responsibility anda sebagai pekerja Food Panda. Okey. Tanggungjawab saya sebagai seorang pekerja Food Panda adalah untuk memastikan kebersihan diri saya dan juga makanan yang akan dihantar. Kerana jika makanan itu tidak bersih, maka prestasi kami juga akan menurun. Jadi untuk mengekalkan prestasi yang baik, kami hendaklah memastikan makanan di dalam ini sentiasa dalam keadaan bersih, teratur dan tidak tertumpah, bagi memastikan kebersihan dan juga kualiti makanan tersebut. Okey, seterusnya saya nak tanya soalan yang ketiga, iaitu mengenai dengan job specification, maksudnya kerja sebelum menyandang tanggungjawab sebagai Food Panda ini, apakah syarat-syarat untuk menyertai Food Panda? Okey, untuk menyertai Food Panda ada beberapa syarat yang wajib dan patut diikuti jika hendak menyertai Food Panda. Yang pertama adalah mesti warga negara Malaysia, berumur 18 tahun ke atas, mempunyai lesen motosikal B2 sekurang-kurangnya, dan juga cukai jalan yang tidak tamat tempoh. Selain itu, kita hendaklah mempunyai motosikal yang mampu untuk bergerak pantas dan juga mampu bergerak jauh, kerana kawasan penghantaran bukan sajalah di sekitar bandar, namun terdapat penghantaran juga akan dilakukan di luar bandar. Okey, Encik, soalannya terusnya ialah adakah pekerjaan ini memerlukan tahap kelayakan seperti degree, diploma, SPM ataupun sebagainya ingin menjadi seorang food panda rider ini? Okey, sebenarnya kita tidak memerlukan apa-apa kualifikasi untuk menyertai Food Panda. Cukuplah mengikuti syarat-syarat yang saya berikan sebelum ini, di mana merupakan seorang warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, mempunyai motosikal dan juga lesen B2 paling kurang, dan juga mempunyai cukai jalan yang belum tamat tempoh. Itu saja syarat-syarat kelayakan untuk memasukinya. Tidak perlu degree, tidak perlu diploma dan sebagainya. Hanya perlu mengikuti syarat-syarat yang sebelumnya. Okey, Cik. Soalan seterusnya, bolehkah anda beritahu berapa lama masa latihan yang diperlukan untuk sampai pada tahap kamu sekarang? Okey, bagi saya ini adalah individu. Lain orang, lain cara, lain masa
berbeza masa diambil untuk sampai ke tahap tertentu. Seperti saya cuma mengambil masa sebanyak 2 minggu untuk sampai ke tahap yang saya ada lah. So agak cepat proses pembelajaran. So saya dapat manfaatkan proses pembelajaran itu. Lepas itu saya dapat menggunakan pembelajaran yang saya belajar itu dan aplikasikannya terhadap Foodpanda lah. Okey, tuan. Okey, seterusnya, apakah yang anda rasa perlu daripada segi pendidikan formal atau setara dalam melaksanakan kerja ini dengan memuaskan? Bagi pendapat saya, kita tidak memerlukan pendidikan formal yang begitu tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan Foodpanda, kerana tugas khas Foodpanda cumalah menghantar pesanan makanan. Namun, kita juga memerlukan pendidikan formal supaya kita dapat berkomunikasi dengan pelanggan supaya transaksi tersebut berjalan dengan lancar dan lebih baik. Okey, seterusnya, berapa banyak pengalaman pekerjaan yang diperlukan dalam melaksanakan kerja dengan tahap yang memuaskan? Dan dari mana pengalaman itu anda perolehi? Okey, pengalaman itu saya perolehi daripada rider senior. Saya bertanyakan soalan kepada mereka bagaimana untuk sampai pada tahap yang begitu memuaskan. Mereka ada berkongsi beberapa tips dan cara-cara untuk memastikan tahap kita adalah sentiasa pada tahap yang tertinggi. Okey. Seterusnya, Encik. Terangkan peralatan dan atau mesin yang anda gunakan dengan kerap di tempat kerja. Okey, peralatan yang paling utama atau mesin yang paling utama yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah yang paling utama adalah sebuah motosikal dan juga beg thermal. Beg thermal merupakan beg yang tahan panas supaya dia dapat mengekalkan suhu makanan yang panas ataupun sejuk, supaya dia tidak menjadi makanan panas tidak menjadi sejuk dan makanan sejuk tidak bertukar menjadi panas. So yang paling utama motor lah. Seperti kita lihat, motor digunakan sebagai satu medium utama untuk menghantar makanan. Namun begitu, kita juga boleh menggunakan kereta dan juga basikal. Tapi kebanyakan rider menggunakan motosikal sebagai pengangkutan utama untuk menghantar makanan. Okey, Cik. Soalan seterusnya. Terangkan kerumitan tugas anda. Maksudnya cabaran ataupun macam mana anda menyelesaikan masalah dalam melaksanakan tugas. Okey, cabaran pertama adalah tentang cuaca. Cuaca panas dan hujan serta cuaca tidak menentu membuatkan agak sedikit sukar untuk menjalankan tugas. Namun, saya ada beberapa penyelesaian yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Jika hari hujan, kami akan memang menyediakan baju hujan sebagai pelindung kami supaya tidak basah. Kemudian jika panas kami akan menggunakan penutup muka dan juga penutup telinga supaya bahang panas tidak terasa. Soalan yang seterusnya. Okey, terangkan jenis kenalan peribadi yang anda buat dengan orang yang berlainan jabatan dengan individu yang di tempat lain dalam organisasi anda. Okey, kenalan ini memberi impak yang besar kepada organisasi Foodpanda itu sendiri, kerana kenalan yang saya kenal, mereka akan tahu di mana untuk membuat pesanan makanan jika terdapat majlis-majlis yang memerlukan makanan lah. So mereka akan lebih kerap menggunakan servis Foodpanda untuk memesan makanan kerana ianya mudah, pantas dan cekap dan selamat. Dan satu lagi, masa yang efisien. Okey, soalan terakhir. Okey, terangkan jenis dan jumlah ketahanan atau kemahiran motor yang diperlukan. Nyatakan tugas pekerjaan mana yang memerlukan ketahanan. Okey, ketahanan yang pertama adalah ketahanan diri sendiri, di mana anda perlulah sentiasa mempunyai ketahanan mental dan fizikal yang kuat, kerana kita akan bekerja daripada pagi sampai malam. Dan juga ketahanan emosi, kerana kita akan berdepan dengan pelbagai ragam pelanggan, maupun yang ragam baik ataupun ragam yang tidak baik. Seterusnya, ketahanan motosikal itu sendiri. Motosikal itu hendaklah dalam keadaan yang baik dan sempurna supaya
pelancaran makanan tersebut dapat dilakukan dengan lancar. Itu saja buat sekarang. Oke. Itulah tadi saya punya temu ramah dengan Encik Amirul mengenai Food Panda. Oke, sekian, terima kasih. Okay. Selamat pagi Puan. Terima kasih sebab sudi untuk saya buat interview dengan Puan. So sebelum kita mula, maybe kita Puan boleh introduce sendiri. Selamat pagi Esther. Nama saya Ruan Ben. Bekerja sebagai jururawat sejak 1994. Lepas graduation lah, 1994 until sekarang lah. 26 years in service. I see. Okay. Untuk mulakan, boleh Puan terangkan secara terperinci apa tugasan utama atau yang paling penting yang Puan lakukan setiap hari sebagai seorang jururawat? Oh, yang rutin Wan ke? Ya, rutin Puan macam mana? Setiap hari punya tugasan. So kita bekerja ikut shift. Kita bekerja ikut shift. Lepas tu it depends on each shift that we rostered lah. If let's say on morning shift kan, so pagi tu memang rutin kita take over. Because we start our shift 7 o'clock. From 7 o'clock in the morning until 2:30. Oh, I see. Okay. So just before the 7 o'clock, actually we. So. Okay. So actually, beginning of the shift, we start to check our narcotics drug, the dangerous drug. I see. Sedative, narcotics. So selain itu kan, apa tugasan lain yang anda lakukan pada selang masa berkala? So boleh kata bukan tugasan utama Puan lah. Yang tu kira one of the routine each time we at the beginning of the shift mesti check narcotics, make sure it is tally kan jumlah dalam dangerous drug cabinet tu tally dengan recording because sometimes goes up and then so we just make sure it is tally with the recording lah. And then we also check the defibrillator, the machine give electricity to the patient. After make sure it is okay, function well because emergency kita tak boleh check dah. Emergency we just want to use it already. Okay? So lepas tu kita take over duty. Kita check report from the previous shift. So banyak persediaan lah yang take the report, what happened, the street, banyak. Okay. So the next question yang saya come to the station, ada lagi rutin. Ya Puan? Okay. Kita move on kepada soalan seterusnya. Saya ingin tanya, bolehkah Puan beritahu berapa lama masa latihan yang diperlukan untuk sampai ke tahap Puan? Oh, Jepang.
Puan dapat dengar ke suara saya? Okay. Uh, for us work in intensive care unit, the requirement is one in nursing, which is 3 years training. Lepas tu, we have for the post basic training, which is another 1 year. After that, on top of this basic training, the requirement also actually specialize in what do you call it? Specialize in some of the discipline, because me myself, I went for cardiac course, jantungnya, lepas tu neurology, cardiac and neurology. Just to enhance our knowledge, our skill, because we need to upgrade ourselves. Jantung. I see. So dari segi pendidikan, right? So pendidikan formal atau setara, apa yang Puan rasa perlu bagi melaksanakan kerja ini dengan memuaskan? I think for each nurses yang much more senior, just gain more experience or knowledge, we need to for the training to upgrade ourselves. Let's say even matured courses, we need to attend attachment to expose ourselves to gain some experience from other hospital or other institution. And then one more thing, we just need to go for the courses or workshop just to update our knowledge. I see, that's interesting. So Puan Okay. pergi workshop. Apakah itu jawapan yang memuaskan? Yes. So Puan ada pergi macam workshop lah so that pick up new advances macam tu. Okay, I see. The next question question yang ke-6. Yeah, exactly. On top of this, ya, Puan teruskan. Yeah. Sorry to add on top of that, in fact, besides yang hospital organized, we also need to have some initiative to go for the courses or training by ourselves. Macam with myself, not only hospital organized, we also go for the course on our leave, even join another session. Macam saya myself, I join Sarawak punya Satuan Resusitasi Sarawak. So that I can update my knowledge in cardiac or in resuscitation every now and then. So that saya tak lupa, I will refresh macam every few months. I just follow the Sarawak team to teach nurses or MAs from other in Sarawak. I see. Okay. So my next question is, bolehkah Puan terangkan peralatan atau mesin yang Puan gunakan dengan kerap di tempat kerja Puan? Okay. Yang paling kerap gunakan ada cardiac monitor, just untuk monitor parameter, heart rate, blood pressure, oxygen, and then breathing rate,
we monitor patient continuously. Itu yang dia monitor. Okay. On top of this, let's say patient ada invasive line. Contohnya the tube, central venous catheter yang masuk ke jantung, yang tu kita measure continuously for pressure inside the heart. Okay. Okay, another main is the ventilator. Ventilator is the respiratory machine untuk sakit yang memerlukan bantuan pernafasan. Bantuan pernafasan, ya. I see. Okay. The next question is, supaya saya dapat faham kerja puan dengan lebih clear, boleh saya tanya, apakah job family sebagai dalam nurse? So for example, kalau clerk itu adalah under administration, right? So as a nurse, what is your job family? Healthcare provider. Healthcare provider, yeah. And what department is that? Department nursing. Nursing, ya. Kalau ada apa-apa problem yang arise, right? Who do puan selalu report to? In fact, the decision making, we try our best to sort it out. Otherwise, kalau masalah yang tak boleh sort out, we go to the superior. They, for us, is the manager. Kalau still tak boleh sort out that problem, we go to the higher level, which is the chief nurse officer. I see. Okay. So, puan dalam division apa, ya? Division staff nurse. Division staff nurse. That's the category, right? Yes, yes. Okay. So, I think our interview sampai sini lah, ya, puan. Sini saja. Yeah, sampai sini saja. Okay. Thank you so much sebab sudi. But anyway, if you got anything, Yeah. Thank you so much. Okay, sama-sama. If you anything else, you free to ask me. Okay, sir? Yes, I'll be sure to ask you if there's anything else. Yeah, okay. I also understand that today you might be busy. Sure. Oh, No, today off. okay. Okay, thank Okay, you. all the best to you. Okay, it was nice meeting you too. Thank you, Puan. Welcome. Okay. Thank you, Esther. Nice to meet you. Okay, thank you. Yeah. Bye. Bye, Puan. Yeah, hopefully dapat bantu lah. Okay. Yeah. Yeah. Bye. Bye. Have a nice day.